Sangat panas dan sangat sakit. Berapa kali nak ulang ni lagi? Okay, hai guys. Assalamualaikum. Okay, aku rasa dah selang seminggu kot aku tak buat video. Last video aku ada buat video yang tahu tak yang aku cakap pasal kepo gitar tu kan? Okay, aku dah dapat kepo tu. Malas lah nak ambil sebab aku ada mic. Tadi mic takut tersangkut. Okay, so aku ada buat video tu, nanti korang tengok je dengan aku buat video monopod aku. Satu, aku tak promote dekat YouTube, dekat Instagram aku ataupun dekat WhatsApp status sebab aku rasa macam benda tu tak ramai sangat orang minat, so aku tak share. Just siapa yang betul-betul macam suka tengok aku tu, macam jangan tengok lah. Okay, so hari ni aku nak makan tada, Mummy Slurp extra pedas. Okay, benda ni bagi aku dah pernah makan dah. Bagi aku dah pernah makan Bagi aku tak pedas pun, aku dah pernah makan dah. Dia pedas tapi tak adalah pedas sangat. Okay, macam Maggi pedas 2 kali tu kan aku tak boleh makan. Ya Allah, dah kembang dah. Tengoklah, bersiap punya lama. Susah nak pakai tudung. Susah cantik dah tudung ni. Cantik tak saya? Nampak macam ustazah tak? Okey, hari ni Ustazah Radia nak cerita tentang haiwan dabbar ya. Okey, kalau haiwan dabbar ni sebenarnya buat video ni sangat memenatkan je. Sebagai seorang wanita, kita kena touch up dulu muka kita ni. Kalau nampak kusam ni, kalau lelaki tak apa. Lelaki ni walaupun serabai dia tetap handsome. Dia tetap nampak handsome ni. Kalau perempuan ni dia perlu ada kemanisan, perlu ada kelembutan. Aku macam penceramah motivasi lah. Okay, so hari ni kita nak makan sambil bercerita. Mestilah kita kena makan sambil bercerita kan, kalau tak membosankan. Sekarang pukul 1 pagi. Kau jangan contoh aku ya, tidur lambat. Ya Allah, dah 2 minit dah aku membebel. Okay, bismillahirrahmanirrahim, kita makan dulu. Doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey, sebenarnya kan ada orang kata makan pedas ni tak baik sebab boleh mendatangkan appendix. Tapi aku pernah kena appendix. Appendix tu nama organ. Actually penyakit dia adalah keradangan appendix ataupun kebengkakan appendix. Kebengkakan appendix ni aku tak tahulah faktor umur dia dari segi entah, tapi setakat ni pengalaman aku yang aku kenal orang dekat, orang yang ada berdekatan dengan aku yang kena appendix ni adalah orang muda. Mungkin means kena di usia yang muda. Ini bukan fakta ke apa, ini pengalaman yang aku tahulah setakat ni. And then apa yang aku tahu, appendix ni bukan apa yang aku tahu. Kebanyakan orang kata appendix ni disebabkan makan banyak benda-benda pedas dan banyak makan biji cili yang tak hadam. So kalau korang nak tahu, aku cerita sekarang lah, okay? Sebab aku memandangkan aku tak ada cerita. Hari ni kita nampak macam ustazah, kita tak boleh cerita hantu ya. Sebab feel dia lain sikit. Okay, ya Allah, dah kembang dah. Sekejap lah nak rasa dulu. Dah baca doa makan kan tadi, so kita nak makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tunduk bawah sikit, nampak Maggi. Okay, pengalaman appendix aku di bulan lepas 2019, masa bulan 5, hujung bulan 5. Aku ada di hospital selama 4 hari. Masa tu 1 hari bulan 6 ke tak silap aku sebab 2 hari bulan 6 birthday aku. And then masa 2 hari bulan 6 tu aku ada dekat hospital. Masa tu bukan 2 hari bulan 6 pagi tau. Dia 2 hari bulan 6 pukul 12 macam sekarang ni pukul 1 pagi. Ni dah masuk tarikh depan kan. So masa waktu sekarang ni. Dan pendengar setia aku of course lah my mom. Okay, ibu tu sangat yang tercinta. Okay. Masa aku kena appendix tu, aku dekat tempat kerja. First aku just ingat masa tu bulan puasa. Masa tu aku hanya ingat yang aku ni sakit perut disebabkan puasa, perut kosong. Jadi aku macam, yelah kita tak ada pengalaman sakit appendix sebab keradangan appendix ni berlaku sekali seumur hidup. Lepas kita berlaku keradangan appendix, kita akan buat pembedahan untuk buang appendix kita. Mengikut kajian sains, appendix ni tak ada
kegunaan dalam organ badan kita. So kalau kita buang pun tak ada mendatangkan mudarat apa-apa. Macam buah pinggan kan menapis darah kita kan. Aku dari rumah dah sakit perut. Cuma aku rasa sakit perut tu seperti sakit perut masuk angin. Aku cakap dengan mak aku sakit perut, tapi aku terus pergi kerja. Masa dah sampai tempat kerja, aku macam dah rasa lain macam dah. Aku rasa macam angin tu dah naik kat dada aku. Dan aku rasa macam nak muntah. Aku rasa nak muntah. So dia punya sakit tu macam bukan sakit yang macam menekan, mengucuk tu. Aku sakit angin. Angin yang buat aku rasa tak selesa. Kau pernah tak rasa sakit yang perut tak selesa kan sebab angin? Okay? Bukan sebab sakit. Entahlah, aku rasa, bagi aku masa tu aku tak rasa sakit yang menyucuk. Rasa aku memang tak boleh nak relax masa tu. Muka aku memang pucat gila. And then aku bagi tahu mak ayah aku yang aku sakit perut. Aku pergi kerja naik motor. Lepas tu parents aku datang, angkat aku dengan, so abang aku bawa balik motor aku. And then aku dengan parents aku pergi klinik. Masa pergi klinik swasta, kita ambil klinik swasta. Doktor tu cakap aku kena gastrik. And then aku dapat injection untuk kurangkan kesakitan. Masa nak turun ke klinik tu aku dah muntah-muntah tau. So aku muntah air sahaja, bukan makanan lah sebab masa tu puasa. Sebab kita tak makan, so muntah tu kosong lah, muntah air. Aku kena injection, lepas tu dapat ubat gastrik dengan ubat gastrik lah. Lepas tu semua kos tu RM50. Okay? RM50 dah terbang masa tu. Padahal itu bukan sakit yang sebenar. Tapi di-detect di-detect gastrik sebab masa tu bulan puasa. So aku balik, aku just berharap yang memang gastrik. So bila gastrik kita akan dapat ubat kan. So aku makan ubat tu, tak hilang sakit aku. Lepas tu aku macam tak larat sangat, rasa macam tak selesa sangat. Aku rasa macam rimas tak selesa, rasa macam nak nangis. Lepas tu aku terbaring je dekat ruang tamu. Aku tak larat nak naik bilik sebab bilik aku kat atas. And then dah pukul 12 malam macam tu, ibu aku macam tak sampai hati tengok aku. And then ayah cakap, okey dah, kita pergi hospital je. Lepas tu, sekejap aku nak makan. Alah korang ni, kan kita kata cerita sambil makan. Sebenarnya wow, pedas dia nikmat. Sedapnya pedas dia. Pedas benda ni sedap. Pedas yang sedap, bukan pedas cili semata-mata. Tapi kari dia tak rasa sangat kari. Bila pergi hospital, biasalah hospital besar dan kerajaan mesti lambat dekat bahagian emergency tu. Okay, lambat. Dalam tu aku macam bila kita sakit, kita kena ada mindset yang kita tak sakit. So dia akan mengurangkan rasa kesakitan kita. Okay. Lepas tu dipanggil nama aku lah. Lepas kita orang aku kena buat check lah. Dia check apa benda entah, dia macam ada letak macam sedut tu tau. Macam satu badan aku kena check. Lepas tu air kencing aku pun kena check sebenarnya. Masa tu aku tak nak terkencing pula. So air kencing aku sangat sedikit. And then aku tak tahulah sampel tu macam tak. Tapi yang peliknya kat bahagian emergency, aku dah disuspek appendix. Bila aku ditahan ward, masa tu 2 bulan 6 tau, birthday aku. Aku macam banyak terima wish. So aku tak boleh reply je orang wish apa, sebab aku sakit. Lepas tu 2 bulan 6 tu aku masuk ward. Birthday aku dihadiahkan, birthday umur 18 aku dihadiahkan. Ya Allah. sorry. Birthday dah hadiah umur 18 aku dihadiahkan dengan masuk ward.
Itu first time aku masuk ward, umur 18 tahun. And then ditahan ward. Dekat ward, tahulah, kat ward kat ward tu, entahlah, hospital kerajaan kan, dia macam banyak doktor yang akan buat analisis. I don't know lah prosedur macam mana, tapi ramai doktor yang datang bertanya dan diorang tak suspect aku appendix. Because of what? Because diorang kena tekan aku punya appendix sebelah kanan belah bawah kat sini. So bila diorang tekan aku punya ni, aku tak menjerit sebab doktor kata kalau patient appendix ni dia akan sakit. Dan aku ni jenis yang jarang menjerit, mengeluarkan suara-suara perempuan, kecuali dengan kawan-kawan rapat aku yang tahu perangai gedik aku ni. Diorang kan dengar lah yang aku menjerit selalu. Tapi aku jarang menjerit. Tapi aku ada reaction juga yang aku sakit. Cuma diorang tak percaya yang aku ni appendix. Sampailah hari ketiga, malam ketiga tu, aku meringkuk, menangis pukul 2, 3 pagi, 4 pagi macam tu lah. Macam, ya Allah, aku macam menangis. Aku macam, kalau aku tu ingat sekarang, aku memang masa tu sakit sangat-sangat. Macam, ya Allah, aku macam, ya Allah, aku mampu cakap ya Allah je. Aku minta, ya Allah, kurangkan sakit ni. And then, aku dapat injection untuk hilangkan, tahan sakit. Injection tu pun tak jalan. Dan aku makan pil. Lepas aku makan pil tu baru reda. And then esok pagi tu, hari kedua, aku tak ingat lah hari keberapa. Tapi bukan hari pertama yang aku ditahan ward tu lah. And then masa aku nak di operation tu pun ada juga kekangannya. Masa nak masuk ke bahagian pertama, and then doktor tu sangat very nice. Dia kata salam ibu. Masa tu ibu aku je yang ada. Masa tu orang puasa. Aku macam okay, masa tu ibu lah peneman setia yang okay. Lepas ni aku cerita after aku kena bedah. And then apa ni doktor cakap salam ibu. Macam aku macam sebab gila rasa tu, macam rasa takut pada lah sebab kita tak pernah pembedahan. And then aku ada dengar juga cerita yang orang meninggal sebab appendix dia pecah. Sebab aku lama sangat ditahan untuk buat pembedahan tu. Macam hari pertama, hari kedua dia orang masih check aku. Okay, hari ketiga tu baru pembedahan. Okay, aku ingat pukul 2 petang ke macam tu lah. Tapi lambat jugalah. Then aku takut yang appendix aku dah pecah sebab ada kes kematian. Memang appendix kalau pecah, possibility untuk mati tu, meninggal dunia tu sangat tinggi. And then bila aku dah masuk, dah salam ibu semua, diorang tolak aku untuk queue up untuk masuk dekat bilik bedah yang sebenar. And then aku macam meringkuk lah kat situ. And then ada lagi doktor-doktor yang tanya aku soalan apa-apa. Masa tu aku masih boleh bersabar lah sebab yelah kita patient kan. So doktor tu tanya aku, awak sejuk ke sakit? Aku macam, kes aku ni memang diragukan ke? Memang diragui. Macam budak ni betul ke appendix? Okay, aku macam, kenapa? Mungkin ujian aku masa tu aku banyak sangat buat dosa kan. Okay, lepas tu aku ditolak. Diorang panggil nama aku lah. Aku ditolak masuk ke Dewan Bedah bilik nombor 7 ke nombor 8 macam tu, aku lupa. Okay, masa tu puasa. Faham lah, masa bulan puasa ni doktor kurang sikit. Tak lah mana aku ni. Tapi agak lambat lah, memang agak lambat. Lepas tu aku dah masuk Dewan Bedah. Tiba-tiba aku macam dengar diorang punya perbualan yang ada kes emergency case yang diorang kena utamakan orang tu dulu sebab pregnant bleeding. Okay, so aku ditolak keluar balik. Aku dah masuk dah dalam Dewan Bedah tu. Aku dah nampak dah lampu-lampu tu semua. Aku dah nampak dah doktor-doktor bedah yang pakai baju biru tu, yang pakai skop kepala tu, yang pakai semua tu. Aku dah nampak dah semua tu. Dan aku ditolak keluar balik untuk queue. So lama jugalah aku tunggu, dalam 1 jam macam tu. Aku masuk balik. Masa aku masuk tu, aku tak tahulah, masuk dalam Dewan Bedah tu macam timbul ngantuk lah. Aku tak tahulah ubat tidur dalam dewan tu dah tersebar ke udara ke apa. Kalau tak, entah, mengepek je. Tapi memang macam tu. Aku masuk, lepas tu aku macam dah lalai semua kan. Aku dah lalai.
Tapi doktor cakap, "Dek, bangun dek, jangan tidur dulu sebelum views masuk." Means aku kena tidur disebabkan views, bukan sebab tidur dulu baru views masuk. So aku sedar lah masa doktor cakap. Doktor yang bedah aku tu ada perempuan yang cakap aku tu perempuan, yang belah depan aku tu lelaki lah. Okay. Lepas tu aku dapat rasa lah yang views masuk badan aku tu sangat panas sangat panas dan sangat sakit. Sangat sakit dan sangat panas. Berapa kali nak ulang ni? Okey, sangat panas dan sangat sakit. Berapa kali nak ulang ni Radia? Okey, aku dapat rasa lah penularan virus tu, virus ke, astagfirullahalazim, views tu masuk. Lepas tu, then aku dah tak ingat apa-apa. Lepas tu, aku buka mata, aku sedar daripada lepas bedah aku sedar dia orang letak oksigen. Sebab masa tu aku tak rasa pula yang aku ni sesak nafas, tapi dia orang letaklah benda tu. And then memori aku hanya ingat pintu masuk dan doktor yang cakap, "Dek, bangun dek." And then aku bangun, yang tekuk tu keluar, nampak juga pintu keluar. Maknanya pintu masuk dan pintu keluar tu samalah. Okay, aku keluar. Lepas tu lepas operation tu, dia operate sangat sakit nak berjalan pun sakit. Aku cakap, tapi yang menemani aku, yang setia menemani aku mestilah ibu. Sampai ibu tak raya tau, hari raya pertama. Aku raya pertama tahun lepas 2019 dekat hospital. And then masa tu pakai warna hijau emerald tau, hijau yang cantik tu. Tapi kita orang tak ada gambar. Cuma ada gambar lepas aku balik. Tu pun gambar kusam je. Okay. So biasanya kita orang akan balik kampung beramai-ramai. Means adik-adik aku. So kali ni ibu tak ada. Ibu dengan aku, ayah je yang pergi dengan akak dengan adik akak abang aku. Adik-adik pula, adik akak tu seorang je. Lepas tu aku sangat menyesali lah perangai aku ketika aku lepas operation tu. Sebab orang sakit ni kan dia punya emosi tak stabil sikit. So aku agak dingin lah dengan ibu aku kan. Bila ibu aku banyak tanya macam, aku tahu aku buat reaksi muka yang mungkin mengecilkan hati ibu. Aku ada marah ibu. Yalah, sebab kita sakit kan. Dan bila aku teringat balik, ibu seorang je lah yang, apa ni orang kata, tabah lah nak jaga anak-anak dia. Tu orang kata 10 anak tak mungkin boleh jaga seorang ibu. Seorang ibu boleh jaga 10 anak dengan baik. Ya, aku macam ya Allah, semua Engkau je lah yang dapat balas jasa ibu aku. Ibu macam disebabkan aku, ibu tak masak untuk hari raya pertama. Tak adalah disebabkan aku, ibu tak salahkan aku pun, tapi asbabnya akulah. Okay, so macam ya Allah, emosi aku nangis. Aku nangis ni. Okay. Itu adalah cerita appendix aku. So dia punya jahitan sepanjang ni. Okay, sepanjang ni. Dan lepas operation tu aku tak kerja lama lah. Aku tak kerja. Lepas tu aku kerja part time ni sementara nak tunggu masuk universiti. Lepas tu dah boleh buka jahitan. Lepas tu aku dah okey lah. Okay, alhamdulillah aku masih diberikan usia untuk hidup. Tapi memang sedih lah. Masa tu dah lah birthday aku dekat hospital. Lepas tu hari raya pertama kat hospital. Lepas tu yang bestnya, adik-beradik datang pakai baju raya. Tapi masa tu pagi-pagi tu tak boleh masuk ramai-ramai. Cuma masuk gila-gila lah. Orang je lah tak pakai baju raya masa hari first tu. Dengan ibu lah. Ibu memilih untuk menemani aku. Padahal aku dah besar, aku boleh je duduk seorang-seorang kat hospital tu. Tapi hari first tu dah boleh discharge. So aku keluar lah hari first. Cuma aku nak nasihatkan dekat korang, korang hargailah ibu korang baik-baik. Jaga kesihatan baik-baik. Appendix ni sebenarnya banyak research yang tak ada research yang betul apa disebabkan faktor pesakit appendix ni. Cuma boleh bagi tahulah macam ni appendix ni, kalau korang tekan kat sini memang sakit, and then korang memang tak berdaya langsung. Korang akan jadi pucat, korang akan muntah-muntah air. Lepas tu korang akan rasa sakit perut yang sangat melampau. Dia tak ada cerit beret entahlah, aku dah lupa. Tapi itu adalah pengalaman aku yang aku nak highlightkan hari raya pertama dan birthday aku dekat hospital disebabkan keradangan appendix.
Itu saja cerita saya. Terima kasih. Kalau korang rasa cerita ni sangat seronok, jangan lupa share. Tak suka aku, just cakap depan-depan. Okay. Terima kasih dan Assalamualaikum. Bye. Awak tengok sampai habis ke? Wah, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa next video, okay? Bye.